Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa dan cantikkanlah kami dengan afiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati barisan pengurusan, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan para sukarelawan Masjid Bandar Baru Sungai Buloh, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid dan kesyukuran atas pertemuan pada malam ini, dan seterusnya kembali kita dapat bertatap muka setelah kali akhir kita bertemu di sini kira-kira 105 hari yang lalu, iaitu Sabtu 22 Oktober tahun 2022. Kita membincangkan tajuk berkenaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh terbaik, iaitu sifat pemaaf baginda Nabi. Pada malam ini kita akan bahaskan satu topik, moga-moga ada manfaat untuk kita, iaitu berkenaan Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat sekalian, Isra wal Mi'raj sebenarnya memang merupakan kisah yang sangat luar biasa. Namun para ulama berselisih pendapat bila ianya berlaku. Imam Tabari mengatakan Isra berlaku sejurus Nabi dilantik sebagai Nabi. Lantik hari ini terus pergi. Imam Nawawi dan juga Al-Qurtubi memberi pendapat Isra wal Mi'raj berlaku 5 tahun selepas pelantikan Nabi. Ada banyak pendapat, namun kita berpegang kepada pendapat sebagaimana yang disebut oleh Al-Mansufuri. Isra Mi'raj berlaku pada 27 hari bulan Rejab, iaitu pada tahun yang ke-10 kenabian. Sememangnya di kalangan ulama itu tidak sepakat lagi, jangankan tarikhnya, harinya, bulannya pun masih diperselisihkan. Seperti mana kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ada lebih 10 pendapat di kalangan ulama bila ianya berlaku. Ada yang kata peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan, ada yang kata pada bulan Syawal, ada yang kata Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan bagai-bagai lagi. Sebagai orang awam, kita berlepas diri dari membincangkan bila ianya berlaku. Apa yang mustahak bagi kita orang awam adalah meyakini peristiwa ini berlaku. Tentang bila itu bukan soalnya. Kenapa kita kena yakin? Kerana peristiwa ini direkodkan di dalam Al-Quran. Cerita Isra-nya Nabi, perjalanan di waktu malam, itu direkodkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanallazi sakhkhara lana, sampai habis. Peristiwa Mi'raj, iaitu naiknya Nabi sampai ke Hadratul Qudus,
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu direkodkan dalam suratul Najmi ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, dan sesungguhnya dia telah melihat Jibril dalam bentuk rupanya yang asal sekali lagi. Sampailah ayat laqad ra'a min ayati rabbil kubra, dan sesungguhnya dia telah melihat sebahagian saja daripada tanda-tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah. Jadi kewujudan cerita Isra wal Mi'raj kita tak boleh menolak, dia ada dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis, para ulama mengatakan bahawa 16 orang sahabat Nabi terlibat menceritakan tentang Isra wal Mi'raj. Ada versi dari Anas bin Malik, ada versi dari Abu Zar Al-Ghifari, ada versi dari Abu Zar, Jabir, Abu Hurairah, Ibn Umar, Ibn Mas'ud, Ali, Omar. Pelbagai sumber kita boleh mendapat hadis tentang Isra wal Mi'raj. Peristiwa ini no doubt about it, tidak ada keraguan peristiwa ini wujud. Dan bagi kita di Selangor Ahli Sunnah wal Jamaah, kita percaya dan berpegang bahawa Nabi SAW naik Isra Mi'raj dengan roh dan juga jasad. Roh dan jasad, ini pegangan kita. Jadi kalau tuan-tuan buka YouTube, ada dengar penceramah mengatakan Nabi naik dengan roh sahaja, jadi itu bukan pegangan kita. Pegangan yang mengatakan Nabi naik dengan roh itu ada, tapi kebanyakannya adalah daripada kelompok Mu'tazilah. Jadi bagi kita aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, Nabi naik dua-dua sekali. Ya, banyak pelajaran Isra wal Mi'raj ini kalau kita nak bersembang-sembang pada malam ini. Sebab Isra wal Mi'raj ini dia merangkumi beberapa rangkaian peristiwa yang berlaku sebelum, semasa dan selepas Isra Mi'raj. Semua fasa itu mempunyai pelajaran yang banyak. Sebelum Isra Mi'raj ada banyak kejadian berlaku pada Nabi. Semasa Isra Mi'raj itu lagi banyak kejadian yang Nabi diperlihatkan. Dan selepas pasca Isra Mi'raj pun berlaku juga. Orang undi tak percaya pada dia, orang menolak dia dan bagai-bagai lagi. Untuk malam ini InsyaAllah kita akan memilih untuk membincangkan sebahagian saja daripada peristiwa yang berlaku semasa Isra wal Mi'raj. Iaitu ada satu riwayat yang ingin saya angkat dan kongsikan dengan hadirin hadirat. Pada malam Isra wal Mi'raj ada satu kalimat yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat itu sangat mustahak, yang merupakan titipan dan juga kiriman daripada Nabi Ibrahim kepada kita umat Nabi. Apakah kalimat itu yang diperolehi semasa Isra Mi'raj? Ada satu riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia bercerita dalam satu hadis panjang. Saya ringkaskan kepada perbicaraan tentang kalimat itu saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi marra ala Ibrahim faqala man ma'aka ya Jibril qala hadha Muhammad. Adalah Nabi pada malam Isra wal Mi'raj, dia telah bertembung dan lalu di tempat yang ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, engkau bawa siapa?" Maka dijawab oleh Jibril, faqala hadza Muhammad. Inilah Muhammad. Inilah dia Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Maka Ibrahim pun telah sampaikan pesan pada Nabi, "Mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah fa in turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun." Maka Nabi Ibrahim bila tahu, oh ini Muhammad, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk membanyakkan membaca ayat ini.
Nescaya mereka, ayat-ayat ini akan menjadi tanaman di surga yang tanahnya begitu subur dan begitu luas sekali. Qala wa ma ghirasul jannah, qala la haula wa la quwwata illa billah. Nabi kita bertanya, wahai Tuan, apa dia ghirasul jannah itu? Tanaman-tanaman surga ni apa dia, Tuan? Maka Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Suruh umat engkau banyakkan membaca la haula wa la quwwata illa billah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Kata sesetengah ulama hadis, hadis ini dhaif ataupun hadis lemah. Kalau kita rujuk kepada kitab Al-Isra wal Mi'raj, dia ada disebutkan huraiannya pada muka surat 107, dinyatakan bahawa hadis ini secara sanad memang dhaif, tetapi isi ataupun matan hadis ini sahih kerana diperkuatkan dengan dalil yang lain.